Halo guys, jadi dalam video kali ini kami akan mereview beberapa produk yang agak tidak memuaskan hati pengguna. So yeah, let's go. Oke, untuk produk yang pertama yaitu produk daripada jenama Adidas. Pada tahun 2019, Adidas mengeluarkan satu kasut kolaborasi bersama dengan jenama Prada, yaitu kasut Adidas Edition Superstar. Namun malangnya, kasut ini mendapat sedikit kritikan daripada beberapa orang yang telah membeli kasut tersebut. Menurut para pencinta sneakers, desain kasut ini terlalu simple untuk satu kolaborasi yang agak besar, yaitu Adidas bersama dengan Prada. Kasut ini berwarna putih secara keseluruhannya dan hanya memperlihatkan logo Prada pada kedua belah kasut. Selain daripada itu, harga kasut ini juga agak mahal memandangkan ini merupakan kolaborasi yang agak besar, yaitu Adidas bersama dengan brand Prada. So ya, agak tidak berbahaya untuk dibeli. Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak terang pasal brand Zara yang telah diasaskan oleh Amancio Ortega dan berasal daripada Sepanyol. Brand Zara ni juga banyak keluarkan baju and seluar yang boleh dikatakan up to date macam brand H&M, PDI and banyak lagi. Brand Zara ini juga berada di serata dunia seperti Turki, Bangladesh, China dan lain-lain. Alright, kenapa saya pilih brand ini for review? Firstly, brand ini telah menjadi kontroversi pada tahun 2016 sebab terlibat dengan eksploitasi and pekerja kanak-kanak. And benda ini terjadi di kilang Zara di Turki. Secondly, brand ini dikatakan anti-Semitism pada tahun 2014 kerana telah mengeluarkan satu toddler t-shirt yang menyerupai uniform tahanan kamp tahanan Yahudi. Selain itu, brand Zara ini juga telah menggunakan amalan buruh di Brazil dan Bangladesh. Pengawas buruh dan pekerjaan wilayah Sao Paulo, Brazil menutup sebuah kilang yang menghasilkan pakaian Zara kerana keadaan buruh yang amat teruk. Terdapat juga pelanggaran hak cipta dan isu berkaitan politik. Pada tahun 2016, Zara telah dituduh mencuri desain daripada beberapa pereka bebas untuk menjadikan produk mereka. Salah seorang pereka tersebut ialah Selasa Benson yang sebelumnya bekerja dengan jenama termasuk Urban Outfitters dan Nike. Syarikat itu menjawab bahawa reka bentuk Benson tidak cukup khas dan mereka hanya menerima sedikit aduan memandangkan banyaknya lalu lintas yang mereka terima di laman web mereka. Dan ketika itu, berita itu akhirnya diambil oleh media dan Inditex. Syarikat milik Zara juga diminta untuk memberi komen dan mengenai masalah ini. Inditex menjawab bahawa barang-barang yang telah dimaksudkan itu telah ditangguhkan dari penjualan dan mereka juga berhubung dengan peguam Benson untuk menjelaskan dan menangani masalah tersebut. Okay. That's why jangan tiru design orang lain sebab nanti kena berhubung dengan banyak orang, banyak hal. So, that's all from now from me. Cakap putih lah. Okay. Okay, itu sahaja daripada saya berkenaan review tentang Zara. Bukan nak buruk-burukkan brand tu, tapi sebenarnya brand tu bagus. Cuma terlalu banyak kontroversi yang berlaku menyebabkan saya memilih brand ini untuk dijadikan review. Okay, sekian sahaja. Bye-bye. Hai guys, nama saya Henry. Pada hari ini saya akan membahaskan salah satu keluaran produk streetwear yang pelik yang pernah dikeluarkan di pasaran, iaitu Black Leather sneakers dari jenama Prada. Sedikit info berkaitan dengan sneakers Black Leather daripada Prada ni. Sneakers ini diperbuat daripada kulit domba yang berkualiti dan diikuti dengan trim getah yang berkualiti juga, dan tidak lupa juga yang menjadi ikonik bagi brand Prada ini, iaitu lidah merah pada telapak kasut sneakers ini.
Kenapa saya memilih Black Leader Sneakers daripada Prada ini sebagai produk keluaran terpelik? Adalah faktor reka bentuk. Dari sini pada pandangan saya, reka bentuk gabungan gaya vintage dan gaya modern sneakers pada zaman sekarang ini kurang berhasil terjadi pada kasut ini karena penggunaan warna gelap dan reka bentuk gaya vintage lebih menonjol pada kasut ini membuatkannya kurang menarik untuk dilihat, dan oleh itu ianya lebih kelihatan seperti kasut kegunaan formal. Kasut kegunaan formal ini saya rangkumkan ianya sesuai digunakan untuk pergi office, pergi bekerja, sesuai untuk digunakan pergi bersekolah, dan sesuai untuk digunakan untuk event formal seperti wedding dan event dinner dan sebagainya. Pada pendapat saya ianya kurang sesuai untuk digunakan pada kegunaan untuk streetwear ataupun kegunaan untuk harian karena daripada faktor reka bentuk ini tadi. Itu saja rangkuman saya berkaitan dengan Black Leader Sneakers daripada Prada ini. Sekian, terima kasih. Gucci adalah label fashion yang berjenama dan terkemuka dari Florence, Itali. Sebut sahaja jenama Gucci, pasti kita akan terbayang akan produknya yang kelihatan elegan dan mewah. Terdapat pelbagai saiz, pelbagai warna, pelbagai jenis, pelbagai desain maupun style yang dihasilkan di bawah jenama tersebut. Apa yang menariknya, setiap produk Gucci ada keunikan dan nilai yang tersendiri. Contohnya handbag Gucci, bagi wanita lah, handbag Gucci boleh mix and matchkan dengan penggayaan streetwear. Ia akan kelihatan sangat elegan dan juga kelihatan mewah kalau kita mix and matchkan dalam penggayaan, dalam sesuatu penggayaan. Okey, bagi desain hoodie Gucci, kali ini menampilkan kombinasi warna yang kurang sesuai kerana gabungan pelbagai warna menghasilkan kontra yang terlalu banyak. Sekali pandang memanglah nampak cantik. Dua kali pandang kita tengok, kita tak tahu mana kita nak pandang dari segi, adakah dari segi warna ke, adakah dari segi corak, style, design ataupun sebagainya, kita tak tahu. Adakah hoodie ini menarik perhatian anda? Tak pasti. Okay, next hoodie is yang menampilkan corak yang digunakan iaitu cetakan Mickey Mouse. Kalau saiz individu itu dalam saiz S ataupun M, okey lagi, tapi kalau saiz seseorang individu itu dalam double XL ataupun triple XL, mungkin akan kelihatan semakin besar. Apa pendapat anda? Lain orang, lain caranya. Forever 21 merupakan fast fashion retailer Amerika yang beribu pejabat di Los Angeles, California. Syarikat ini diasaskan pada 21 April tahun 1984 di Highland Park, Los Angeles, California, United States. Dan syarikat ini juga diasaskan oleh pasangan suami isteri daripada Korea iaitu Du Won Chang dan Jin Suk Chang. CEO untuk syarikat ini ialah Daniel Karl yang bertugas sejak 25 Februari tahun 2020. Syarikat ataupun jenama Forever 21 ini menjual barangan seperti pakaian, perhiasan kemas, phone case, topi dan sebagainya. Antara sebab saya tidak menyukai jenama Forever 21 ini adalah kerana ia gagal mengikuti trend terbaru. Contohnya dari segi reka bentuk pakaian diorang. Boleh dikatakan reka bentuk pakaian diorang agak
ketinggalan zaman dan tidak mengikuti trend semasa ataupun trend terbaru pada tahun ini, iaitu tahun 2021. Faktor yang kedua pula ialah kerana syarikat ini gagal update status digital kedai diorang. Contohnya seperti diorang tak menggunakan application untuk memudahkan pelanggan survey baju ataupun apa-apa barangan daripada kedai diorang. Contohnya seperti Watson ada application sendiri yang memudahkan pembeli ataupun pengguna untuk survey ataupun membuat carian tentang produk terbaru mereka ataupun produk yang mereka ingin cari di kedai tersebut. Faktor terakhir saya tidak suka barangan keluaran jenama ini adalah kerana koleksi pakaian keluaran jenama Forever 21 ini sangat hambar. Hal ini kerana diorang menjual koleksi barangan yang tidak menarik seperti pakaian. Pakaian diorang sangat tidak menarik. Dan generasi muda zaman sekarang, mereka lebih suka untuk mengekspresikan diri mereka melalui pakaian, tetapi mereka tidak dapat mengekspresikan diri mereka melalui pakaian keluaran jenama Forever 21 disebabkan reka bentuk ataupun corak di depan ni sangat hambar dan ketinggalan zaman. Kalau korang nak tahu lebih lanjut mengenai jenama barangan keluaran jenama Forever 21, korang boleh buat carian di Google, type Forever 21 dan korang akan jumpa resultnya, dan korang akan tahu kenapa saya tidak suka jenama itu. Sekian, terima kasih. Hello, hi to all internet community, welcome back to our channel. Okay, hari ini aku akan menerangkan tentang salah satu produk streetwear yang amat digilai dan diburu ramai, yaitu Supreme. Namun demikian, aku tidak berapa meminati produk ini disebabkan faktor-faktor tertentu. Kalau anda belum tahu mengenai Supreme adalah produk streetwear asal Amerika Syarikat yang didirikan oleh James Jebbia pada tahun 1994. Salah satu rahsia kesuksesan produk ini adalah disebabkan oleh limit terhadap pengeluaran produknya dan pengkolaborasian terhadap produk-produknya dengan orang-orang dan golongan-golongan tertentu. Salah satu faktor aku tidak menyukai produk ini adalah disebabkan oleh beberapa produk t-shirt keluaran Supreme yang memiliki print design yang berunsurkan gambar tak senonoh, seperti contoh ini. Dan ini. Oke, hari ini aku akan membuat konten mengenai produk New Balance, mengenai perkara yang aku suka lah mengenai produk New Balance ni. Oke, New Balance dia punya design memang lawak, tidak dinafikan lah. Dia punya design, dia punya quality memang bagus. Tapi apa benda yang aku suka mengenai produk New Balance ni kan, kerana New Balance ni pernah ada satu case, dia punya case ni di mana dia punya produk, kalau aku nak silap kasut lah kan, dia punya kasut tu dibuat daripada kulit babi, dan yang telah dijual di Malaysia. Produk yang dibuat dari kulit babi dijual di Malaysia memang akan menjadi perkara yang sensitif lah kan. Itu pertama kenapa aku nak suka, dan yang kedua adalah terdapat desain-desain yang agak pada aku berapa menarik lah, yang tinggal berapa cantik, seperti yang inilah, yang ni, ini dua produknya, dua kasut ni. Aku desain tu cantik, tapi aku pun suka dari segi pemilihan warna dan corak dia lah. Okay, dan yang terakhir adalah produk New Balance ni bagi aku susah mau carilah, kalau mana mesti pergi dia punya tempat kan, macam dia punya tempat lah, dia punya kedai New Balance store. Itulah, itu antara 3 sebab lah kenapa aku suka di produk. Dan itu sajalah aku mau bagi tahu pasal untuk konten aku hari ini. Sekian, terima kasih. Hey buddy, Assalamualaikum. Lama kan kita tak jumpa. NANI? Busy sikit lah.
Okay, by the way, hari ni kan aku tak nak sembang banyak sangat Yelah, sembang banyak pun goreng pun boleh jadi langit kan. Okay. Okay, by the way, hari ni aku nak share satu produk yang aku tak suka Mana produk ni boleh wujud kan, macam tu Okay, produk ni kan dari brand luar, dari syarikat Adidas. Okay, hari tu daripada buat keluar satu jenis slipper ni. Nama slipper tu Yeezy Slide Racing dan Yeezy Slide Pure. Ni gambar macam aku tunjuk ni. Okay, sebab apa yang aku tak suka design ni kan? Bagi aku kan, design ni tak ada istimewa sangat. Biasa je pun, serius. Kalau nak bandingkan dengan slipper brand kita kan, brand lokal macam Viper ke, quite nice doh, serius. Support lokal sikit lah kan. Padahal ya, yang paling kit sekali kan, harga dia Yahoo mat, serius. Harga dia Yahoo gila. Lepas tu macam nak cakap maybe aku rasa sebab harga macam tu, sebab company diorang satu dunia dah terkenal kan. Siapa tak kenal Adidas? Siapa tak kenal? Tipu lah tak kenal kan. Tapi tak tahulah bagi hampa kan, hampa kot punya cita rasa yang nak sangat miliki barang macam tu kan, boleh lah cok barang ni. Tu je kot aku nak kongsi kat hampa. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di next video maybe. Okay, terima kasih dan bye bye.